Hello, hai, Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kepada anda di channel Tenabi Studio. Okay, untuk belajar teknologi, kali ini kita nak belajar tentang ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Okay, AI. ChatGPT ni seperti yang anda semua tahu, AI tentang kita boleh chat dengan dia, cakap dengan dia. Okay, kali ini aku nak kongsi lah lebih pada perkongsian di mana macam mana nak menggunakan GPT ni lebih efektif untuk kegunaan pejabat atau kegunaan harian pekerjaan lah. Okay, dan memudahkan kerja korang, contoh untuk buat surat, buat email dan sebagainya. So apa yang kita perlu buat, apa yang prompt yang kita perlu bagi kat dia dan dia buat. Okay, ChatGPT ni kata memang ada kelebihan tu lah, di mana kau boleh guna prompt tu untuk bantu memudahkan kau nak buat surat. Tapi jangan kau 100% harap dia lah, maknanya supaya kerja kau tak hilang nanti. Okay, ni adalah ChatGPT kan. Okay, ni adalah new chat. Kita kena klik new chat. Okay, dalam ni boleh pilih library, image. Okay, contoh lah contoh biasalah benda yang paling basic dalam office adalah untuk buat surat kan, contoh buat surat. So ChatGPT dia boleh memudahkan kita buat surat, mengarang surat sekali sebenarnya, mengarang sekali. So contohlah aku nak buat surat kepada contoh LHDN untuk permohonan mengurangkan cukai ataupun review cukai. Okay, contoh buat sebab ChatGPT ni, kelebihan ChatGPT ni dia support bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Okay, so kita boleh minta dia buat surat dalam bahasa Malaysia dan bagi prompt dalam bahasa Malaysia sebenarnya. Okay, contohnya aku akan buat surat dalam bahasa Malaysia dengan arahan dalam bahasa Malaysia. Buat surat kepada LHDN daripada untuk cukai. Ni contoh lah. So kita minta LHDN buat surat kepada kita punya surat, surat daripada Tenabi Studio, kepada LHDN untuk pengurangan cukai. Contoh surat rasmi ni kan, sebab pengurangan pejabat kan, pengurangan cukai dalam bahasa Malaysia. Kenapa kau kena sebut dalam bahasa Malaysia ni? Sebab ChatGPT ni kadang-kadang dia confuse sikit, dia mereng sikit. Kalau kau tak tulis dalam bahasa Malaysia, dia akan buat ayat dalam bahasa Indonesia. Okay, so kita buat, so dia akan dia akan buat surat dalam ni. Okay, so kau baca. Okay, dan ChatGPT ni macam mana dia boleh tahu email, maklumat lalai, alamat ni semua sebab dia ada sejarah macam mana. Kalau kau dah selalu beritahu maklumat di kau, so dia secara rasa bila aku sebut Tenabi Studio, dia akan masuk sekali alamat office, maklumat dan lain, alamat web, sebab dia dah tahu sebab sebelum ni aku pernah menggunakan data-datanya untuk buat. So kalau tak, nanti kalau masuk sebagai tak login, kau kena masukkanlah nama-nama, alamat ni semua nanti kena isi lah. Tapi kalau dah sebelum ni dah pernah buat, dah pernah bagi alamat, dah pernah suruh dia cari alamat dekat internet, so dia boleh masukkanlah maklumat ni. Contoh ni, so kau buat copy paste dia. Okay, copy paste dan dalam nanti kau ubahlah mana yang tak perlu. Okay, itu adalah contoh nak buat surat, cara mudah nak buat surat rasmi
kepada LSTN contohlah ni, contohnya. Tapi boleh juga kepada jabatan lain, contohlah buat surat kepada Perdana untuk meminta projek FPT 3 dalam bahasa dari senang sebagai. Okay, ni contoh surat minta surat pada PM. Boleh tak buat surat? Saya boleh bagi alamat sekali ni. So inilah contoh surat. Contoh je lah ni contoh lah. Contoh dia boleh karang. Siap dia bagi ni semua dia masukkan sendiri ni. Bukan aku yang buat. So dia dah masuk sendiri. Ni contoh lah. Contoh kalau kau kerja government kan. Contoh lah nak pergi ke jabatan ni kepada jabatan B kan. Contoh ataupun kepada JKR ke kan. Buat surat kepada JKR mohon repair jalan di XX yang telah rosak dalam bahasa Malaysia. Okey, buat surat rasmi kepada JKR. Ini contoh je. Contoh, aku bagi contoh lah. Maknanya aku tak ada idea lah nak bagi yang betul, seperti yang betul. Tapi ini adalah contoh buat surat rasmi kepada jabatan kerajaan menggunakan ChatGPT. Okey, sekarang ni mungkin orang tak guna surat lah. Orang tak guna surat dah. Orang guna email. So, minta lah dia buat ayat guna email. Ayat email, okey. Buat email kepada contohnya email kepada JKR jugalah. JKR bertanyakan status permohonan dalam bahasa Malaysia. Okay. So dia akan buat email rasmi kepada JKR. Contoh contoh email. So lepas ni kalau mungkin kau boleh nak karang apa di sini kan, nak bagi buat cantik sikit kan, takkanlah satu baris ayat je kan. So ini adalah contoh email yang boleh dibuat kepada secara rasmi lah secara rasmi, dan kau boleh buat balik, review balik. Okay, ini adalah cara nak buat surat dan email dengan bantuan ChatGPT. Okay, aku ajar yang satu lagi. Okay, satu lagi untuk buat laporan atau buat review. Okay, pasti kita akan belajar pula macam mana daripada satu dokumen, okay, kita nak review, nak minta dia review ataupun nak minta dia terjemah ke dalam bahasa Malaysia. Okay, kita menggunakan ChatGPT je. Okay, pada ChatGPT ni dia ada kolom tambah ni, kalau korang nampak ni tambah. So dia ada add photo file. So contohlah aku ambil ni White House punya agreement Malaysia dengan sekarang ni baru ni agreement Malaysia dengan ni.
So aku ambil yang dia punya reference dia tu, appendix ni. Okay, aku ambil appendix, download. Okay, final lah. So aku pergi kepada tadi, okay, file tadi, final. So aku upload kepada ChatGPT dan aku tanya dia, dari dokumen dilampirkan, jelaskan apa yang Malaysia perlu buat dan wajib buat dalam bentuk senarai. Okay, so aku minta dia buatlah senarai. Okay, senarai apa yang Malaysia kena buat mengikut appendix daripada agreement Malaysia dengan US ni lah. So kita tengok apa hasilnya. So sini adalah hasil yang dibuat daripada yang dibaca dokumen ni. Okay, berdasarkan dokumen final bawah, kewajipan Malaysia dalam perdagangan, okay, yes. So dia beritahu lah sini, mengurangkan taksir, melaksanakan TR trafik, mengurangkan TRQ. Okay, dah kan lah. Okay. B, industri perdagangan, penggunaan alat ganti, tidak menghadkan jumlah import kenderaan Amerika Syarikat, barang. Okay, hari ni semua dia dah riliskan dan dalam bahasa Malaysia, sebab dokumen ni semua dalam bahasa Inggeris, tapi dia boleh jelaskan dalam bahasa Malaysia. Okay, so kita boleh tanya lagi daripada maklumat atas, apa akan jadi kepada kita saja dia tanyalah kesan dia, minta ChatGPT bagi kesan kepada, contohnya aku bagi contoh ni, kesan kepada production lokal lah, untuk movie dan sebagainya, kesan. So dia akan tahu persaingan terus daripada kandungan masyarakat. Maknanya kalau sekarang ni TV Malaysia perlu 80% kan kandungan lokal tempatan, tapi lepas ni tak boleh, syarat ni tak boleh, kena open lah maknanya. So RTM, TV3, Astro boleh direct ambil daripada US dan letak apa-apa kandungan, tak terikat pada 80% kandungan tempatan. Lagi satu, dominasi platform digital AS Amerika Syarikat. So memasukkan charge 6%. So maknanya YouTube, Netflix punya ni semua dimasukkan. Sedangkan syarikat tempatan still kena lagi 6% ni. Hak cipta Malaysia. So maknanya kena ikut semua janjian antarabangsa yang dah dibuat. Kemudahan pelaburan, pemberian. So ini semua kena buka ni, peraturan penyiaran kewangan. Ini lagi ini lagi. So siap buat ringkasan ni daripada satu dokumen tadi yang aku upload tadi. Dia jelaskan apa yang ada dalam kandungan ni dan dia ikut menafsirkan lah, dia keluarkan tafsiran macam ni. Aku tak tahulah, mungkin menteri punya tafsiran berbeza dengan ChatGPT ni, tapi ini adalah how kita menggunakan ChatGPT untuk analisa dokumen lah. So, aku bagi contoh sebab benda ni mungkin berkaitan dengan isu sekarang ni kan, tentang perjanjian antara Malaysia dengan US. So aku gunakan lah untuk bagi contoh, okay, untuk kita tengok review untuk dokumen. So ini adalah contoh
Dan kalau korang ada minit mesyuarat dan sebagainya pun boleh juga. Okey. Ataupun kau orang ada note, nota, kau ambil nota, so kau nak suruh dia buat minit mesyuarat. Itu pun boleh kot minta tolong ChatGPT kan. Buat minit mesyuarat. Biar aku ada contoh tak minit mesyuarat. Cara. Tak ada lah contoh dokumen. Okay, tak ada pula. So ini adalah antara cara nak gunakan ChatGPT untuk buat surat dan review dokumen dengan cara cepat lah. Kebanyakan yang guna ChatGPT ni mungkin lebih kepada buat gambar kan, minta dia buat gambar contoh kan, create image kan. Tapi benda ni dah ramai buat lah. Okay, satu lagi fungsi deep search ni. Deep search ni kita nak buat kajian lanjut supaya data dia lebih tepat. Okay, contohlah aku buat deep search. Contohlah aku nak tanya tentang profil individu ataupun maklumat seorang yang mungkin aku akan pergi interview ataupun akan meeting lepas ni. So aku minta maklumat contohnya aku ada meeting dengan pihak MDEC contohlah. So beri aku minta ChatGPT beri maklumat tentang pengarah MDEC siapa. So kita akan dapatlah maklumat ni, siapa pengarah dia, apa nama dia, Anwar Fariz. Tapi yang ni isu dia sekarang ni aku pakai yang free version. So bila free version adakah maklumat ini sahih, terkini? So kena, so ini 2023 ni. Okay, daripada maklumat ni, okay, aku minta dia buat profile Anwar Aziz. So aku minta dia buat tentang profile ni. So ini juga lebih mudah kalau kau nak buat report ke, nak buat apa-apa tentang maklumat syarikat kan, tentang profile company kau ataupun kau punya government, kau nak buat profile ketua bahagian. So ini bagi contoh. Okay, contoh profile yang gambar seperti ini. So ataupun minta deep search. Okay. Minta terperinci lagi. Ada tak ada. Tapi yang ni dia bergantung kepada data yang ada lah. Ni dia akan tanyalah dalam apa, untuk menyediakan apa, untuk fokus pada kerjaya serta awal. Contoh, okay, kita bagi satu. Pilih satu. Senang je. So dia akan buat carian lebih mendalam
Okay, yang ni kalau kau nak maklumat lebih mendalam lah tentang satu isu ataupun, dan dia buat research kembali lah, dia akan search dalam website. So dia akan cari dalam website, dalam apa semua maklumat detail sebenarnya. Dia akan cari semua website yang berkaitan, yang ada maklumat dia. Tapi ChatGPT ni dia ada had lah, ada had. Maknanya maklumat yang dikongsi awam je lah. Kalau macam kau ada kongsi kat TikTok, kat Facebook, dekat Instagram, semua dia akan collect. So mana apa yang kau komen, apa yang kau share dekat Facebook pun nanti akan keluar. Contoh kau pernah bekerja dengan sini ni, kau share kat Facebook, ada. Bila buat deep search ni memang dia akan search lebih mendalam tentang. So sini tunjukkan sebelum ni dia tunjukkan ini, sekarang dia tunjukkan dia cari kat mana, apa maklumat yang dia cari tentang profil. Contoh ni lah, contoh aku cari MDEC ni, boleh juga aku cari online kan. Kalau melibatkan profil tinggi, profil orang terkenal ni, so memang dia cari lebih mudah lah, data dia lagi banyak. Tapi jangan terpanjat, kalau maklumat individu pun mungkin boleh dijumpa di dalam ni, membuat deep search ni. Dengan hanya membaca komen-komen kau dekat Facebook, dekat TikTok, Instagram. Tapi yang ni dia lambat sikit lah, deep search. Dia memang mendalam macam ni, akan ambil masa sikit. Kalau yang deep search ni dia memang akan bermasalah. So aku tunggu cari semua maklumat dia sesuai lah. Kalau contohnya kau ni setiausaha kan, ataupun contohnya RTM, hari tu kan dia nak cari maklumat tentang Presiden Indonesia. So dia boleh menggunakan deep search ni untuk dapat maklumat lanjut lah, bukan hanya maklumat simple. So dia boleh mencari maklumat yang lebih detail dan terkini. Dan kalau berbayar lagi bagus lah, kalau berbayar dia lebih tepat lah, dia lebih terkini. Sebab kalau yang tak berbayar free ni, takut maklumat dia ada limit kan. Tapi yang ni aku pakai free pun still okay lah maklumat dia. Not bad lah kata. Tapi still kena yalah, manusia kena double check lah, takut maklumat yang dia ambil tu maklumat dah outdated, daripada laman web yang salah ke, daripada media sosial fake ke. So dia ada 23 source ni cari. Ingat kan, sebab aku pakai free, maka dia punya proses tu agak lambat sikit. Tak selagi yang berbayar. Tapi kalau mungkin kau kerja company kau ada license, kau bayar,
boleh lagi cepat lah. Kalau government boleh beli itu, dia cepatkan proses dia. So, okay, sementara kita tunggu tu, buka lagi satu page. Okay, contohnya contoh lagi satu aku nak berkongsi lah. Katalah kau ni baru bekerja kan, kita tak tahu macam mana nak buat minit mesyuarat. Okay, so kita minta dia buatkan. So ini adalah contoh minit mesyuarat yang dibuat. Tapi bila katalah kalau kau ada note minit mesyuarat, kau boleh add foto ataupun file yang minit tu ataupun yang catatan nota tu, dan kau boleh gunakan maklumat tu untuk buat minit mesyuarat. Ini contohnya aku tak bagi input lah kat dia apa nak kena isi, kan, apa yang dibincangkan dan sebagainya. Ni aku bagi contoh dia buat format dia lah. Mungkin orang tak tahu, aku tak tahu lah macam mana nak buat minit mesyuarat, macam mana format dia. So macam ni contoh dia buat. So kalau kau ada data, okay, kau just add file, pilih dokumennya dan masukkan minit yang dicatat tu lah, dan nota-nota yang dicatat tu, supaya minta dia buat minit mesyuarat. Mudah kan? Sekarang semua boleh jadi. So dalam masa berapa second saja minit mesyuarat dah siap. So ini adalah proses complete. So ini dah habis dah tadi deep search ni, dah deep research ni aku dah buat. So dia dah profile yang lebih details lah. Okay, contohnya ni lah. Contohnya aku ambil CEO MDEC ni. Okay, jawatan sebelum ni dia kerja mana? Dia jadi pegawai khas kepada Menteri BT. Lepas tu 2013 sampai 2007 itu jadi ketua pegawai eksekutif CEO MDEC Oktober 2024. Okay, sumbangan, pemandangan terhadap pemandangan negara, semua dah main cabaran bla bla bla. Okay, macam tu lah contoh. Dan ini adalah contoh macam mana nak buat minit mesyuarat. Okay, contoh pula minta dia buat resume. Buat okay, ni dia ada bagi review. Oh, dia ada maklumat aku. Tapi tak tepat lah.
contohlah, contoh. Okey, katalah nak aku suruh dia buat resume aku, boleh tak? Baik, ini bukan aku Ini salah ni. Ada. Ini contoh lah resume. Kalau mungkin minta kerja kan, contoh lah buat resume. Apa lagi? Memo. Okay. Ini contoh kita buat. Buat kerja. Okay, contoh buat surat resign. Oh. So nak resign sekarang ni tak payah nak ayat ni dah. Semua dah ada. Kan? Okay, ini adalah macam mana cara kau boleh pakai ChatGPT untuk kegunaan pejabat lah, office. Kerja-kerja seharian di office, di pejabat. Macam mana kau boleh menggunakannya untuk mempercepatkan proses. Dia bukan, ni lah contoh macam tadi aku cakap tadi lah. Bila aku suruh buat resume aku, kan? So dia bagi maklumat yang kurang tepat ni. Ni pensyarah perunding industri kreatif ni. So ini aku tak ada kot perunding, tak pernah jadi perunding, jadi pensyarah pun tak pernah. Tapi jadi mungkin bagi taklimat ke, bagi apa lah, bagi talk tu pernah lah, tapi bukan sebagai pensyarah, sebagai sebagai inilah jemputan je, tak ada pun jadi pensyarah. Ini salah. So yang ini maklumat ni yang aku kongsikan je, yang aku ada, yang dia dapat dari internet lah. Mungkin kalau aku guna deep research ni, mungkin lagi banyak maklumat aku dia dapat, kan? Untuk aku buat. Okay, minta dia buat gunakan okay, so dia tanyalah aku pilih nombor 2. So ini aku buat deep search untuk resume aku tadi. So tadi resume aku yang pertama ni ada banyak, ada di sini tak betul, kan? Aku cakap tadi kan. So maklumat yang kurang tepat. So aku minta dia lah cuba buat deep search yang ni deep search ingat deep search. Banyak tak maklumat dia dapat untuk buat resume aku. Lepas ni aku nak buat resume. Untuk yang ni aku rasa dia salah ni. Dia lagi ni Asnan lah ini. So okay, maklumat dalam ni tak semestinya tepat tau, betul. Tapi dia macam kau boleh dapat format, dapat serta-serta maklumat, and then just ubah mana maklumat yang tak tepat lah. Sebab ChatGPT ni bukan personal AI yang aku train. Mana aku train dengan data-data yang tepat daripada aku. Ini adalah maklumat daripada umum. So maklumat yang dia dapat tu adalah maklumat yang mungkin
tepat, mungkin tak tepat kan. Kadang orang kongsi tu nama web yang dirujukkan tu mungkin salah. So akan dapat maklumat yang salah lah. Tapi ini lebih memudahkan lah, lebih memudahkan. Jadi kalau kau train sendiri, macam tadi ada dokumen, kalau kau ada dokumen, kau masukkan dokumen tu dan daripada dokumen tu dia extract maklumat. Kalau yang itu lagi cepat, tepat. So kalau yang kita minta dia buat dengan daftar daripada internet yang limit, yang ada yang control, so dia akan mungkin dapat maklumat yang kurang tepat. So selain tu dia ada, sekarang ada fungsi canvas, dengan web search. Web search ni macam Google search jugalah. So ni aku minta dia buat poster lah. Poster. Macam contohlah kau jadi AJK ke apa kan, syarikat ke, nak buat air keluarga. So boleh contoh macam mana poster dibuat dengan ChatGPT. Dah tak? So yang ni dia tengah search lagi maklumat aku di internet. Dia dapat 11 source masuk dari laman web syarikat. Sebenarnya laman web syarikat ni penting lah kalau kau berniaga kan. Laman web ni adalah kau orang punya, sebab aku tengok ada orang berniaga dia menggunakan Facebook ataupun ialah Facebook untuk jadikan main punya maklumat syarikat dapat semua. So aku rasa itu yang agak tak sesuai, sebab itu Facebook tu lebih kepada sosial ataupun mungkin nak interact dengan pelanggan. Tapi kau mesti ada satu website yang menerangkan tentang maklumat syarikat kau, jelas produk yang kau jual, barang yang kau jual, so orang nak cari senang dan kau tak bergantung kepada Facebook ataupun laman sosial. Nah, laman sosial ni kau faham lah kan, dia ada sekatan dia dan sebagainya untuk marketing atau apa, supaya kau kena bayar dengan dia. So ini adalah contoh yang dia buat hari keluarga, kena bersetuju poster yang dia buat. Tak tahulah cantik ke tak cantik. Sebab dia style dengan minta pula dia buat. Okay, contohnya kita nak buat satu cara kan, secara program apa nak buat kan, tak ada idea ni nak buat apa, nak buat kan, kita buat
program hari keluarga contoh kan. So kita minta je lah ChatGPT tolong buatkan atur cara program. Tapi nak ikut tak ikut itu kita punya fikiran sendiri, kita punya ni lah. Itu pun office punya penilaian lah. Tapi kita dah ada satu contoh kan. Contoh yang boleh kita refer. Okay, yang dibagi contoh oleh ChatGPT. Contohnya ni okay, dia buat hari ketibaan bla bla bla. Kita hanya perlu tambah atau tolak ataupun buang mana yang tak perlu kan. So 3 hari keluarga dia buat dah. Okay. Okay, itu salah satu contoh lah kita nak buat. Kalau nak buat hari keluarga kan, nak dapatkan template ni. Okay, sekarang aku nak bagi contoh pula kalau kita nak buat report, laporan daripada ChatGPT daripada data kita kepada ChatGPT. Okay, kalau kita ada data kita boleh gunakan ni add file. Kalau kita tak ada data kita boleh minta dia buat contoh. Okay, contoh program apa lah. Aku nak laporan untuk program. Okay, contoh kita minta dia buat laporan program marketing untuk yang buat Television Studio kita buat contoh lah. Okay, so dia akan buat akan buat so ini adalah contoh sahaja. Dan kalau kau ada data yang lebih tepat, kau upload dokumen kat sini, dia boleh tambah maklumat lagi lah. Okay, ini adalah salah satu contoh untuk penggunaan PD Office untuk buat laporan. Okay, laporan bukan saja di Office lah, mungkin untuk pembelajaran tak sesuai lah. Kalau kita belajar secara sebaiknya lah, bagi aku sebaiknya kita buat sendiri. Kita tahulah supaya bila kerja nanti, bila kita tengok laporan ni, tengok isi ni, so kita boleh adjust, kita boleh betulkan. Sebab kalau kita nak ambil 100% dari ChatGPT ni paste, tu tak sesuai lah untuk pembelajaran lah. Tapi untuk kerja, yes, mempercepatnya. Tapi sebab kita tahulah, kita tahu apa kita nak sebenarnya, tapi kita nak, tak perlulah start dari awal. Contoh pengenalan ni kan, ayat pengenalan ni bla 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 kan. So kita tak perlu nak fikir nak karang apa ayat pengenalan ni. So dia dah bagi contoh, so kita boleh just ubah apa yang perlu dan copy paste kepada word processing lah. Okay, dan ubah dalam word processing, copy paste dalam word processing. Okay, cara terbaik nak copy paste sebenarnya kita guna teks biasa. Okay, kemudian baru kita copy ke word processing. Lepas tu kita adjust balik lah. Okay, kita ubah lah ikut format, ikut apa yang kita nak dalam word processing. Okay, itu saja. Okay, itu saja pembelajaran kita tentang ChatGPT. Okay, menggunakan ChatGPT, apa yang kita perlu buat ataupun apa yang features yang ada dalam ChatGPT yang boleh kita guna untuk memudahkan kerja kita seharian ini pejabat. Okay, sekian saja dulu daripada aku tentang ChatGPT. Bye, assalamualaikum.